والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا أن نعلم الله عز وجل من صالح النيات. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من الذنوب كلها بيننا وبين الله بيننا وبين عباد الله. نستغفر الله من كل ما يعلمه الله ظاهرا وباطنا حسا ومعنى قولا وفعلا. نستغفر الله لنا ولأحبابنا ولأصحابنا والمسلمين والمسلمات أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup di dunia ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang sentiasa berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, sebaik-baik tempat di atas bumi ini ialah masjid-masjid Allah, dan sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang imarkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh bernafas. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh berjalan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh datang ke rumah ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh bercakap. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh menuntut ilmu agama Islam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh makan dan minum. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih boleh duduk dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat kita, dengan ahli keluarga kita. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seperti mana ataupun atas segala nikmat yang Allah telah memberi kepada kita semua. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan. Dan saya rasa sangat bertemu dengan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat gembira bila saya nampak diri saya bersama orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti tuan-tuan, puan-puan. Lepas maghrib ada majlis ta'lim, mereka pun tak rasa puas hati. Lepas isya juga mereka nak dengar kuliah juga. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan. Maknanya ini satu tanda Allah sayang kepada tuan-tuan, puan-puan. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana aku tahu adakah diri aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun aku jauh daripada Allah Subhanahu wa taala?" Nak tanda, nak tahu adakah aku dekat dengan Allah, Allah sayang kepada aku, Allah suka kepada aku, Allah mencintai aku ataupun tidak, ataupun aku jauh daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabat Rasulullah SAW, kalau seorang sudah berada terhadap muka Rasulullah SAW, maknanya dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pun minta tanda daripada Rasulullah SAW, nak tahu adakah dia daripada kalangan mereka yang dekat dengan Allah ataupun yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan telah berkata kepada sahabat itu, "Tengok kamu berada dekat mana? Tengok dirimu berada dekat mana? Jika dirimu berada di tempat yang mulia, yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kamu orang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan jika diri kamu berada di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kamu jauh dari
Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Maknanya bila seorang sudah berada di dalam masjid, dia sudah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita semua berada di sini dan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini karena kita kasih sayang karena Allah. Kita berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang daripada jauh, orang daripada dekat. Karena apa kata jual kita? Tidak ada barang yang kita nak jualkannya. Tidak ada barang yang kita nak belikannya. Tidak ada malaikat. Allah Subhanahu wa taala, kita semua datang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ambil berita gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana baginda bersabda, al-hubb awthaq al-iman, al-hubb fillah wal bughd fillah. Ikatan iman yang paling kuat ialah kasih sayang kerana Allah dan marah kerana Allah. Hadis riwayat al-Imam Ahmad. Ambillah berita gembira juga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yarbiquhum an-nabiyyuna wasyuhada yaum al-qiyamah. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang berkasih sayang kerana aku bagi mereka tempat berian daripada cahaya. Bagi mereka di dalam syurga satu tempat yang khusus. Apakah asalnya? Binanya daripada apa? Bangunannya daripada apa? Bukan semen dan sebagainya, tak. Daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mereka dijempuri oleh para nabi dan syuhada. Allahu akbar. Darajat di antara darajat yang paling tinggi ataupun darajat yang paling tinggi pada hari kiamat, darajat para anbiya dan syuhada. Akan tetapi mereka rasa cemburu dengan beberapa orang. Siapakah mereka? Orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan
tenang hati. Dia tak rasa risau ataupun tak rasa takut jika dia dengar harga barang sudah naik sampai langit, naiklah sampai langit. Allah ada ataupun tidak ada? Allah ada. Tapi dia risau bila dosa-dosanya naik atas. Dia risau dan takut. Jangan risau bila dengar harga barang naik. Risaulah bila dosa kamu sudah naik ke atas. Risaulah jika pahala kamu makin bawah. Risaulah jika kamu makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah jika kamu ataupun keadaan kamu naik ke atas tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah murahkan rezeki orang yang sentiasa berada ataupun yang sentiasa mencari ilmu agama Islam. Allah menghidupkan hati mereka seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis sahih. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man qala kulla yawmin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin hafidhahu Allah min dhulmatil qabri wa min al-faqr. Hadis sahih. Nak apa lagi tuan-tuan? Nak kaya di dunia, dengarlah apa yang Rasulullah SAW bersabda. Nak Allah menyelamatkan kamu daripada kegelapan kubur, dengarlah apa yang Rasulullah SAW bersabda. Nak berjaya dunia dan akhirat, dengarlah apa yang Rasulullah SAW bersabda. Ada satu hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai untuk kita pada zaman ini. Sesuai untuk kita, tuan-tuan, puan-puan. Khususnya zaman ini banyak masalah, banyak fitnah, banyak musibah sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang siapa yang baca zikir ini setiap hari 100 kali, apakah zikir itu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Semua hafal zikir ini, tuan-tuan. Tapi apakah fadilahnya? Apakah rahsianya? Apakah fadilahnya? Apakah rahsianya? 100 kali. Setiap hari 100 kali. Nabi SAW bersabda, Allah menyelamatkan dia daripada kefakiran. Tak akan jadi fakir. Nah, apa lagi? Setiap waktu dia dalam keadaan kaya. Kekayaan itu zahir dan batin. Jiwanya kaya dengan syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Batin atau zahirnya juga kaya dengan duit dan dunia dan sebagainya. Nah, apa lagi? Barakah. Allah menyelamatkan dia daripada kefakiran dan Allah menyelamatkan dia daripada kegelapan kubur. Setelah wafatnya, Allah memberi kepadanya dua hadiah. Satu hadiah di dunia ini sebelum dia wafat dan satu hadiah setelah wafatnya. Tuan-tuan, apakah bakalan kita, apakah makanan kita, apakah minum kita ketika kita berada di dalam kubur kita seorang-seorang. Inilah bakalan kita, inilah makanan kita. Majlis ini makanan kubur. Majlis ini minum kita di dalam kubur kita. Majlis ini elektrik kita di dalam kubur kita. Duit kita tak boleh bawa duit, tapi majlis ini kita boleh bawa duit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih juga, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, jadilah engkau orang yang berilmu. Macam tuan-tuan puan-puan, saya yakin tuan-tuan puan-puan lebih alim daripada saya, lebih tahu daripada saya. Dan bila saya duduk atas kursi ini, demi Allah, saya sudah berniat nak belajar dengan tuan-tuan puan-puan. Apa yang tuan-tuan puan-puan dengar daripada saya, jika salah boleh tunggu saya, boleh ajar saya. Bila saya duduk atas kursi ini, setiap kali bila saya duduk atas kursi nak menyampaikan satu kuliah atau satu ceramah, saya rasa saya sebagai anak murid dengan tuan-tuan puan-puan untuk mendapat syafaat tuan-tuan puan-puan pada hari kiamat. Seorang alim punya syafaat yang tinggi, satu syafaat yang khusus. Dan jangan lupa
Lepas maghrib ada majlis ilmu, lepas isya juga ada majlis ilmu. Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan puan-puan orang yang berilmu, rindu, suka, dahaga nak menuntut ilmu agama Islam, mencari ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Untuk tahniah kepada tuan-tuan puan-puan, dan mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah panjangkan umur tuan-tuan puan-puan, sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kesihatan, keafiatan, kekuatan jasmani dan rohani, berjaya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah engkau orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu. 2, 3, ataupun orang yang mau mendengarkan ilmu, nak dengar ilmu. Dia duduk dalam majlis, dalam masjid, suka dengar, walaupun dia tak faham, walaupun dia tak hafal, tapi dia suka dengar ilmu, suka dengar Quran, suka dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW juga ataupun orang yang menyukai ilmu, suka majlis taklim, suka orang yang pergi majlis ilmu, suka tolong orang bagi cari ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, dan janganlah kau menjadi orang yang kelima. Siapakah mereka? Orang yang tak suka, tak dengar, tak cari ilmu, dia bukan alim juga, maknanya dia berpaling daripada perkara itu. Mu'rid. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada 'an dhikri, dan barang siapa yang paling i'rad, yang paling daripada mengingati aku. Apakah zikir Allah Subhanahu wa taala? Zikir Allah, zikir kepada Allah, ulama berkata atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu. Majlis ilmu itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak suka majlis ilmu ini, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah memberi kepadanya kehidupan yang sempit. Dalam keadaan sempit, hati susah. Kenapa? Kenapa dalam keadaan susah? Tak pernah masa tenang hati, sebab dia jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada hospital Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hospital Nabi Muhammad SAW. Dia memelihara jiwa kita, memelihara hati kita daripada perkara yang buruk, seperti mana hospital duniawi ini memelihara kita, memelihara badan kita daripada perkara yang bahaya, daripada kesakitan zahir. Tapi majlis ini dia memelihara kita, membersihkan kita, mengubah kita daripada bala hati, bala jiwa. Hospital Nabi Muhammad SAW. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, bagi mereka hidup yang sempit. Kadang-kadang dia banyak duit, gajinya Masya Allah tak kira, tapi dalam keadaan susah, tak tenang hati, kerja daripada siang sampai malam. Bila dia nak rehat? Daripada siang sampai malam, bila balik pun tak jumpa isteri, tak jumpa anak. Bila dia buat salat, dia cepat, semua cepat, laju semua. Apa ini? Nak apa? Risau, takut. Tapi ada berapa orang gajinya 1,000 sahaja, rumahnya rumah sewa, ada 2 anak, 3 anak, Masya Allah, semua ada sekolah. Bagaimana gajinya cukup untuk belanja mereka semua? Barakah. Bila ada barakah, Allah menguruskan semua urusan dia. Allah yang melihara semua urusan dia. Ada seorang, saya kenal seorang di Shah Alam. Dulu dia kadang-kadang dia datang majlis kita. Satu hari dia mengadu kepada saya, apakah masalah tuan? Dia kata, gaji saya tinggi, tapi rumah saya sewa, kereta saya pun kereta biasa. Macam-macam masalah dengan keluarganya. Baik, saya nak tengok apakah program kamu daripada siang sampai malam. Kerja 8
lepas terus dia mandi bagi kerja, cuma lagi kerja. Ada majlis ilmu? Tak ada. Dia kata, Ustaz, mungkin 15 tahun saya tak pernah masuk majlis ilmu. 15 tahun tak pernah masuk majlis ilmu? Saya kata, pernah tak? Berapa baju kamu? Baju banyak tak? Almari sudah penuh, macam-macam warna, macam-macam jenis, macam-macam, semua ada. Satu hari atau 2 hari boleh pakai satu apa nama? Satu jubah. Untuk 2 hari 3 hari tak boleh. Mesti dia nak tukar, dan mesti nanti suci baju itu. Tak boleh pakai esok sehingga masuk. Dia kata, ya betul, mesti masuk. Saya kata juga, jiwa kamu, hati kamu perlu masuk mesin baju. Masukkanlah hati kamu dan jiwa kamu dalam mesin jiwa. Ada mesin jiwa juga. Bukan mesin baju, mesin kereta semua. Ada mesin jiwa juga. Inilah mesin jiwa, mesin hati. Mesti dalam satu hari atau seminggu paling kurang 2 kali, 2 majlis ilmu untuk kamu dan keluarga kamu. Gajinya tuan-tuan puan-puan 25,000 sebulan. 25,000 sebulan. Gaji istrinya 10,000. Rumah mereka rumah sewa. Bila naik masuk rumah mereka, ya Allah, macam stok. Saya pernah masuk rumah mereka, macam stok. Kereta dia 1 hari sakit, 1 hari sehat, 1 hari boleh hidup, 1 hari boleh mati, proses. Masya Allah. Duit bagi ke mana? Dia kata, wallahu a'lam, saya tak tahu bagaimana. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah berfirman. Saya kata, cubalah. Dan hari-hari bacalah zikir ini, la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Bila kamu keluar daripada rumah kamu ke ofis kamu, bacalah zikir ini 100 kali. Kalau lebih lagi afdal. Masya Allah. Lepas mungkin 2 bulan saya pun lama tak jumpa dia. Pagi bukan dulu tu sampai Jumaat. Saya tengah buat 2 rakaat salat sunnah. Lepas salat sunnah saya salam-salam. Ada seorang dari belakang saya, Ustaz, tengok, lama tak jumpa. Turun daripada langit, keluar daripada bumi ke? Keluar mana lama tak jumpa, Ustaz? Sibuk sangat sibuk. Sibuk apa? Dia kata, Ustaz, saya sudah beli rumah baru, rumah banglo. Masya Allah, baru, rumah cantik, baru beli kereta BMW. Tengoklah pas solat Jumaat saya naik kereta dia, Masya Allah, rumah dia pun Masya Allah. Bagaimana? Dia kata, Allahu a'lam, saya pun tak tahu. Tapi saya tak pernah tinggal zikir itu, dan setiap minggu mesti 2 kali saya pergi majlis ilmu. Kadang-kadang 4 kali, 3 kali, 5 kali, tapi 2 kali saya tak pernah tinggalkan. Balik kurang 2 kali saya mesti bagi majlis ilmu. Mesti bagi. Masya Allah, Allah mudahkan urusannya. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, bukan menolong zat Allah, menolong agama Allah, menolong syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke majlis ini nak mengibarkan satu majlis. Kita nak menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah, maka seakan-akan dia menghidupkan Rasulullah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Man ahya sunnati faka'annama ahyani. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku, maka seakan-akan dia menghidupkanku. Bila keluar daripada rumah kamu, tuan-tuan, sudah berniat nak menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah, pergilah sekarang untuk pasar, ke restoran, penuh, ramai. Seperti mana mereka menghidupkan sunnah syaitan dan sunnah duniawi, kita nak menghidupkan sunnah akhirat dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki kita tunggu kita, dunia kita tunggu kita, tidur kita tunggu kita. Jangan risau, tidak ada satu perkara yang akan lari daripada kita. Semua tunggu kita, sebab kita memelihara syariat Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu, dunia dan akhirat. Bukan di dunia, ini di dunia sahaja. Tapi perkara yang tunggu kita pada hari akhir lebih besar, lebih mulia. Baik, tuan-tuan, puan-puan,
Dan bagaimana kita mempunyai kasih sayang untuk semua umat Islam. Bukan semua umat Islam, semua manusia. Semua manusia. Kita suka semua orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sahaja. Bukan kita sahaja. Kita nak semua orang, semua manusia masuk Islam. Kita tak nak pun seorang yang masuk dalam neraka. Tak nak seorang masuk dalam neraka. Kita suka semua orang berada di tempat yang mulia, yang baik. Semoga Allah buka hati manusia yang bukan Muslim masuk Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa qulu linnas husna. Semua manusia. Bercakaplah kebaikan dengan semua manusia. Tidak ada beza antara Muslim, antara orang kafir, antara. Maknanya bila mereka nampak kita mempunyai kasih sayang untuk mereka, mesti mereka nak ikut kita, nak masuk dalam majlis seperti majlis ini. Tuan-tuan, puan-puan, ada satu kisah dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Pada satu hari dia keluar daripada rumahnya tengah malam. Daripada rumahnya nak pergi ke masjid, buat qiyam lail dekat masjid. Dalam perjalanan dia nampak seorang dia minum arak sehingga dia mampu. Dia tak ingat apa yang dia bercakap, sudah gila. Tapi subhanallah, dia duduk tepi jalan, dia ketawa. Orang itu, lelaki itu, Imam Malik tengok, siapakah orang ini? Tapi bila dia duduk dalam keadaan itu, mulut dia masih ada arak itu. Tapi dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah zikirnya? Allah, 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 macam buat haram. Jika Imam Malik tengok kepadanya, ya Allah, dia sedang tapi dia berzikir kepada Allah tak sesuai. Nama Allah keluar daripada mulut yang kutuk. Mulut yang kutuk. Apa yang Imam Malik buat? Dia ambil air dan ada dua riwayat. Satu riwayat dia ambil ridahnya, ada ridah kainnya, lepas tu dia cuci mulutnya. Cuci mulutnya kerana apa? Kerana nama Allah. Dia tak nak nama Allah keluar daripada mulut yang kutuk. Sebab nama Allah, nama yang mulia, yang bersih, yang suci, mesti keluar daripada tempat yang suci dan bersih. Dia cuci mulutnya. Dia kata, okey, saya akan berzikirlah kepada Allah. Orang itu pun dia tak tahu apa yang Imam Malik buat. Akhirnya sudah hilang. Dia tak tahu apa yang dia buat. Tapi subhanallah, ada hidayah. Ada hidayah. Kita semua manusia. Tidak ada seorang yang maksum. Tidak ada seorang yang sempurna. Kita semua. Tidak ada seorang yang sempurna melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man alladhi ma sa'a wa man lahu al-husnu faqat Muhammadul hadi alladhi alaihi jibril wa sahaja. Rasulullah yang sempurna, yang maksum. Tapi kita mesti buat salah, silap, dosa dan sebagainya. Tapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mesti setiap manusia ada kebaikan di dalamnya. Setiap manusia ada kebaikan di dalamnya, walaupun sedikit sahaja. Tapi kadang-kadang kebaikan itu lagi tinggi dan lagi banyak. Kadang-kadang kejahatan itu lagi tinggi. Tapi kebaikan itu mesti ada. Dia kata Allah, Allah. Lepas Imam Malik sudah cuci mulutnya, sudah bersihnya, dia pergi masjid. Lepas tu dia balik. Lepas isyarat, balik ke rumah, dia tidur. Lepas tu dia dengar satu panggilan dalam mimpinya. Dia berkata kepadanya,